untuk soalan saya kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti, kalau kita tengok pelipulara hadis ni, dia agak sembrono dalam ambil hadis dan dia letakkan dalam ucapan dia, dalam hikayat dia, dalam ceramah dia. Dan bila mana dia hikayatkan, kadang-kadang perkataan yang dia gunakan tu agak meyakinkan dengan lengguk bahasa yang petah, kadang-kadang dia mengelirukan. Sebab tu kalau kita tengok Datuk, ada sebahagian pelipulara ni bila mana dia cerita, dia nak mengelakkan orang letakkan kesalahan dia dalam ambil hadis tu, dia pun sebut ambo cerita ya, kadang-kadang sebut lagu tu. Okey. Jadi kata-kata tu kadang-kadang jalan penyelamat kepada supaya tak dituduh sebagai pemalsu hadis ke kadang-kadang. Okey. Jadi soalan saya kepada Datuk, kenapa fenomena ini berlaku? Dan kita lihat masyarakat agak berminat dengan kumpulan ini. Dan mungkin Datuk juga boleh sebutkan ada ataupun tidak ancaman khusus daripada Nabi sendiri dan juga golongan para ulama yang terkehadapan menentang kumpulan ini. Jadi dipersilakan Datuk untuk respon soalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Fadil, pengurusi, moderator yang dikasihi Profesor Madya, Dr. Muhammad Rozaimi Ramli selaku panel bersama pada malam ini, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih atas soalan pengurusi. Saya ni duk ingat saya nombor 2 panel. Baru boleh duk fikir nak jawab apa. Apa pun balik kepada soalan yang disebut tadi. Saya nak buat peta dulu supaya kita faham macam mana boleh muncul golongan-golongan yang disebut sebagai qusas. Qusas ni tukang cerita tadilah. Kisah tu kita sebut Melayu tu qusas. Tukang cerita. Ada kata kisah, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Hak tukang buat cerita kisah ni dia panggil qusas. Ulama-ulama hadis biasanya mereka sebut al-wa'az wal qusas, para pemberi nasihat, penceramah dan qusas, dua golongan yang dibincangkan tentang kesan mereka terhadap pemalsuan hadis palsu. Maksudnya cerita ni bukan cerita baru, cerita ni cerita lama, sejak dahulu benda ni dah ada. Saya nak bagi faham dulu. Kalau tidak kita tak faham kok mana tiba-tiba mai penglipur lara ni. Kan? Okey. Apabila adanya ajaran agama Islam ni agama yang disampaikan. Maksudnya kena ada orang sampai. Kita tak boleh faham agama, mesti ada orang sampaikan pada kita. Pada zaman Nabi SAW, siapa sampaikan ajaran Islam? Nabi lah. Jadi tak ada isu lah kalau apa-apa, kita rujuk pada Nabi. Kalau ada orang yang nak pergi sampaikan, nak bagi ceramah, dia tak boleh bagi ceramah macam tu saja. Nabi ada kerajaan, Nabi menjaga agama, maka kena dapat keizinan Nabi. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW kata, la yaqussu 'alan nas illa amirun au ma'murun au mukhtalun. Tak boleh duk ceramah, duk cerita kat orang ni melainkan amir, melainkan ketua, au ma'murun, ataupun orang yang telah dilantik, yang disuruh oleh ketua, yang diberi tauliah, yang maksudnya yang diberi keizinan oleh pihak yang menguruskan agama. Kalau pengurusan betul lah, kalau pengurusan tak betul satu hal lah. Tapi ini konteks, dalam konteks Nabi. Au mukhtalun, ataupun satu orang yang nak menunjuk-nunjuk, dia seronok, dia tak perlu cakap pun, Nabi dah cakap habis dah, tapi dia saja nak gebang lebih. Pasal bila bercakap di depan orang ramai ni terkenal. Jadi maka Nabi sempitkan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
Bila Nabi SAW wafat, mereka menjalankan tanggungjawab menyampaikan Islam. Selagi mana benda itu benar, berdasarkan ilmu, mereka sampaikan ajaran Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang hasanah. Mau'izah itu wa'az, penasihat. Mau'izah itu wa'iz, pemberi nasihat. Yang kita kata wa'az, qusas, pemberi penceramah, dan qusas. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memainkan peranan ni, tapi mereka bukan main peranan nak sampaikan nasihat tu disebabkan kerana famous, banyak orang like dalam Facebook, ataupun kerana dapat duit. Kerana kita akan tengok selepas zaman para sahabat berlaku fenomena di mana orang berceramah kerana duit. Yaktasibuna wa yartaziqun. Mereka carikan itu sebagai peluang dapat duit, dan mereka cari rezeki dengan tu. Mereka kata tarqiqul qulub wa tadkhimul juyub. Melunakkan perasaan tapi membesarkan poket. Ceramah kita menangis, dia duk tagak malam ni 2000 aku. Tarqiqul qulub wa tadkhimul juyub. Itu fenomena kemudian. Pada zaman Nabi, para sahabat buat peranan ini, memberi nasihat, mau'izah, memberi nasihat. Umpamanya hadis yang semua kita baca itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah yuzakkiru nas kulla khamisin. Abdullah bin Mas'ud dia bagi ceramah bagi setiap hari Khamis. Hari Khamis ada kuliah dah. Bukan kuliah Masjid Al-Biyah. Abdullah bin Mas'ud hari Khamis ada kuliah. Faqala rajul, satu orang kata, ya Aba Abdul Rahman, wuditu annaka dzakkartana kull al-yawm. Alangkah baik jika kau setiap hari bagi tazkirah kat kami. Abdullah bin Mas'ud kata, innahu yamna'uni min dhalika inni akrahu an umillakum. Aku tak mau ibu antu nanti kamu boring. Walaupun dia sahabat Nabi, nanti kamu boring. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah. Aku selang-seli nasihat aku tu. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Macam mana Nabi dulu pun macam tu, dia selang-seli bagi ceramah kat kami. Dia tak bagi ceramah setiap hari. Makhafatas sa'amati alaina. Kerana Nabi tak mau kami jemu. Maksudnya begitu ikhlas sahabat Nabi ceramah tiap malam. Dia kata tak boleh lah hampa jemu. Kita tak apa tiap malam, kita pergi tempat lain-lain kan. Kerana masa tu semua orang ikhlas. Dan khulafa ar-rasyidin memandu agama tu, khulafa ar-rasyidin. Pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar tak ada penceramah-penceramah ni. Semua orang yang mengajar ahli ilmu. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Rujukan fatwa khalifah sendiri tu, rujukan ilmu. Tapi manusia ni, ada orang dia tanya ilmu, ada orang dia perlukan nasihat-nasihat yang orang kata feeling-feeling sikit kan, yang sayu-sayu sikit. Nasihat tarqiqul qulub, yang melunakkan perasaan. Pada zaman Umar dikatakan mula Tamim Ad-Dari. Siapa baca cerita hadis Dajjal tu yang tambat dalam Sahih Muslim tu, Tamim Ad-Dari tu dia minta ke Umar. Satu, dua, mata bagi ketiga dikatakan Umar mula benarkan untuk dia cerita kisah-kisah yang lama. Kisah-kisah yang lama ni tapi under control, di dalam kawalan, dicerita secara kawalan. Maksud dia ada ilmu. Ada ilmu. Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah riwayat-riwayat Bani Israel. Sebahagian tak syarahkan dengan makna itu. Kamu cerita tentang Bani Israel pun tak apa. Cerita-cerita yang Ka'ab al-Ahbar pada zaman itu, mereka ni Wahab bin Munabbih,
Ini orang yang Hatta Abdullah bin Salam yang masuk Islam, yang ada cerita-cerita Israel. Tak apa, tapi jangan cerita yang against agama, yang bertentangan. Tapi Nabi sambung, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya dalam neraka. So para ulama yang bagi ceramah ni semua alim. Mereka jaga riwayat daripada Nabi, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Dia kata kanal wa'az qadim az-zaman ulama fuqaha. Ibn Jauzi ni terkenal, dipanggil Syekhul Wa'az, syekh kepada penceramah-penceramah. Dikatakan majlis ceramah dia sampai 300,000 orang. Semua orang kagum. Khalifah pada zaman dia Al-Mustadhi, Khalifah Abbasi, sampai dia kata ma ka'anna ar-rajul adami. Dia ni macam bukan orang lah, macam tu lah. Punya hebat dia punya ceramah. Syekh Al-Imam Ibn Jauzi. Siapa baca kitab Talbis Iblis, dia cerita tentang belitan iblis, dia terjemah tu, Talbis Iblis. Dalam kitab tu dia cerita tentang macam mana wa'az ni, penceramah ni selalu ditipu oleh syaitan. Padahal dia tokoh penceramah tu pada zaman dia, selalu ditipu oleh syaitan. Dan dia ada satu buku dia yang khas, dia panggil buku dia Al-Wa'az Al-Mu'az wal Mudzakirin. Buku yang khas tentang penceramah dan orang yang bagi tazkirah. Di situ dia cerita banyak, tapi dia mengkritik. Dia kata inilah ramai yang penceramah ni tak tahu tentang, bukan alim, tak tahu bezakan hadis yang sahih, hadis yang dhaif, tak tahu, menyebabkan berlakunya penyelewengan. Sejak zaman tu. Dan orang ramai suka pada mereka. Suka. Ni tuan-tuan, ni bukan cerita zaman ini. Zaman Abbasiyah, zaman memang orang suka kepada penceramah yang ada cerita-cerita pelik-pelik ni. Cerita pelik-pelik ni. Sehingga kata Abu Qilabah, dia kata makana hadithu ajiban kharijan an nazril unqul. Yang mana cerita-cerita depa ni pelik, ajaib, terkeluar daripada akal, nak boleh fikir. Hak tu yang tuan-tuan tengok macam-macam tu. Firaun wali duduk layak, Firaun jumpa macam-macam wali dah layak, pelik-pelik ni. Orang dia syok benda ni dia. Maka mula ulama-ulama menulis mengingatkan hal ni. Ulama-ulama hadis seperti Al-Hafiz Al-Iraqi, ni alim besar hadis, guru kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia tulis Al-Ba'is ala tapi khas tentang kitab dia Al-Ba'is tentang tentang qisas, untuk menentang perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis, khususnya golongan qisas ini. Jadi mereka ni bangkit untuk menentang hal ni. Ulama-ulama dulu, saya nak sebut Ibn Jauzi sebelum saya nak bagi balik pada pengusi. Al-Imam Ibn Jauzi, dia tulis buku, dia kritik tentang orang yang penceramah dan pencerita penglipu lara ni. Pun begitu, ulama hadis, tokoh ilmu seperti Ishaq bin Ahmad Al-Alasi bin Ghanim Al-Alasi, tokoh dalam mazhab Hanbali, terkenal risalah dia kepada Ibn Jauzi, memarahi Ibn Jauzi, kata ceramah hang tu ada mengarut, ceramah hang tu ada benda yang tak betul yang cerita dalam ceramah tu. Kalau hang tak tarik balik, tak taubat, kami akan tulis, ulama-ulama akan tulis poin-poin ceramah hang yang tak betul. Padahal Ibn Jauzi tu punya dia duk entam orang tak betul, orang lain pun tulis. Maksudnya dia ketika Ishaq bin Ahmad Al-Alasi tulis, dia kata antaranya sebabnya, dia kata aku tulis ni kerana nak jaga jangan jadi macam Bani Israel.
kanu la yatanahaw an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak menghalang kemungkaran yang dilakukan. Tu padahal tokoh besar tu. Maksudnya kita mesti, orang tanya pasal apa buat majlis malam ni, kita mesti mengingatkan golongan-golongan penceramah ni. Bukan kita benci kat mereka. Kuliah ni, nasihat tu perlu, tetapi mencampurkan dengan kisah-kisah mengarut ini merosakkan agama. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, Nabi SAW kata, inna Bani Israel lamma halaku qasu. Bani Israel tu mereka masa musnah, mereka dah tak mengamalkan sunnah Nabi mereka. Mereka buat apa? Mereka ambil kisah-kisah, hikayat-hikayat, khurafat-khurafat, halaku qasu. Bila mereka binasa, mereka tak pegang agama, pasal dah tak mau pegang hadis, Nabi ke kanan, kita nak ke kiri misalnya, kita ambil cerita khurafat, kata ambil riwayat. Hadis ini sahih, disebut oleh Imam At-Tabarani. Punca Bani Israel, kemusnahan mereka. Panjang lagi cerita, saya mukadimah. Jadi itu dulu yang termail dalam kepala saya. InsyaAllah nanti InsyaAllah Dr. Uzaimi sambunglah. Allah.